Masalah kahwin lari semakin berleluasa dan hangat dibicarakan di bibir-bibir akhbar dan bibir-bibir media. Hal ini disebabkan sesetengah pihak yang bertanggungjawab tidak melaksanakan atau menentang isu ini secara efektif. Buktinya, laporan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan pada tahun 2018 menunjukkan sebanyak 1,500 kes di bawah Akta 303 melibatkan kesalahan perkahwinan termasuk kahwin lari. Oleh itu, isu kahwin lari dibuat oleh pekaji sebagai kajian. Bagi mencapai objektif kajian, kaedah perpustakaan, rujukan internet, jurnal, surat khabar, temu bual dan soal selidik telah dilakukan bagi mengorek maklumat yang banyak. Kesimpulannya, isu kahwin lari harus diterapkan dalam diri masyarakat agar perkahwinan mengikut syarak dan prosedur-prosedur mahkamah dalam proses perkahwinan berjalan lancar dan baik mengikut syariat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya akan membicarakan konsep dan rukun kahwin lari. Yang pertama, konsep kahwin lari. Baik, adakah itu konsep kahwin lari? 100% salah. Konsep kahwin lari mengikut syariat ialah alternatif yang dilakukan oleh pasangan pengantin dalam proses mereka melarikan diri dari prosiding mahkamah syariat. Yang kedua, rukun kahwin lari. Rukun kahwin lari sama seperti rukun kahwin biasa. Antaranya ialah suami, isteri, wali hakim, saksi, sirah iaitu ijab dan kabul. Saya Muhammad Iskandar Jamali, TV Usim melaporkan 1:30 petang 12 November 2021. Sekian, terima kasih. Baik, soalan seterusnya, apakah jenis wali? Allahu Rabbi. Baik, wali dia terbagi kepada dua, iaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab dia terbagi kepada dua, wali mujbir dan wali bukan mujbir. Wali mujbir ialah wali di mana ataupun dikenal sebagai wali akrab, iaitu wali yang dekat hubungan darahnya dengan pengantin perempuan seperti bapa dan datuk pengantin perempuan. Manakala wali bukan mujbir atau dikenali sebagai wali abad, iaitu wali yang jauh pertalian darahnya dengan pengantin perempuan seperti selain daripada bapa dan datuk. Manakala wali hakim pula, wali yang kedua ialah wali hakim. Wali hakim ialah wali yang diiktiraf dan dilantik oleh mana-mana organisasi agama untuk menggantikan tempat wali nasab sama ada ia masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Harap jelas? Okey, wallahu a'lam bisawab. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada kedudukan wali dalam perkahwinan. Sebagaimana yang kita tahu, perbahasan tentang wali dalam perkahwinan telah lama dibincangkan oleh para ulama. Sebahagian ulama mengatakan bahawa pernikahan yang dilaksanakan tanpa wali, maka pernikahan tersebut tidak sah. Ini kerana kedudukan wali dalam pernikahan merupakan satu rukun yang harus dipenuhi. Kemudian kita lihat kepada dalil-dalil berkaitan perkahwinan tanpa wali. Sebagaimana hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud mana-mana wanita yang bernikah tanpa keizinan walinya, maka pernikahannya itu adalah tidak sah. Baiklah, hadis yang seterusnya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap wanita yang berkahwin tanpa kebenaran walinya, maka nikahnya itu adalah tidak sah, iaitu disebut sebanyak 3 kali. Dan jika wanita itu disetubuhi, maka wanita itu berhak mendapat mas kahwin, dan jika selepas penyempurnaan perkahwinan kedua-duanya berselisih faham, maka sultan ataupun raja menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali lain. Berdasarkan dalil-dalil yang diberikan, hal ini menunjukkan bahawa wali merupakan satu keperluan dalam perkahwinan. Selain itu, mari kita lihat pandangan ulama mengenai hukum wali dalam pernikahan. Terdapat beberapa pandangan ulama yang diambil dalam menentukan hukum kahwin tanpa wali. Pendapat yang pertama iaitu daripada Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal mensyaratkan wali dalam pernikahan seseorang perempuan yang sudah baligh dan berakal, sama ada masih anak dara ataupun janda. Jika pernikahannya tanpa wali, maka ianya adalah tidak sah. Baiklah, pendapat yang seterusnya iaitu daripada Imam Abu Hanifah, Zufar,
Asy-Sya'bi dan juga Imam Az-Zuhri, perempuan yang baligh dan berakal, iaitu sama ada masih anak dara ataupun janda yang melakukan pernikahan tanpa wali, maka pernikahannya itu menjadi sah tapi tidak mendapat pahala sunat. Hal ini kerana pada pendapat mereka, wali bukannya termasuk dalam syarat sah pernikahan, tetapi ia hanyalah disunatkan sahaja. Kemudian pendapat yang terakhir iaitu pendapat daripada Imam Daud Az-Zahiri. Beliau telah menyatakan bahawa wali disyaratkan jika perempuan yang hendak menikahkannya itu adalah perempuan. Jika ianya janda, maka tidak disyaratkan wali. Kesimpulannya, dengan ini wali merupakan di antara syarat sahnya pernikahan. Sebagaimana menurut jumhur ulama, perempuan yang menikah tanpa adanya wali, maka pernikahannya itu adalah tidak sah di sisi agama. Seterusnya, mari kita lihat dari sudut faktor-faktornya. Yang pertama, tidak mendapat persetujuan ibu bapa. Berlaku apabila pasangan yang sudah mengambil keputusan untuk berkahwin tetapi ini terhalang disebabkan tidak mendapat restu ibu bapa. Antara sebab-sebab yang menghalang hubungan mereka ialah ibu bapa yang sudah mempunyai pilihan mereka masing-masing. Apabila niat murni mereka telah ditolak, situasi ini akan membuatkan mereka menjadi tertekan untuk menunaikan keinginan hidup bersama dengan orang yang disayangi. Oleh sebab itu, mereka tidak teragak-agak untuk membuat keputusan mudah iaitu kahwin lari. Kedua, suami yang ingin berpoligami. Selain itu, salah satu punca berlakunya kahwin lari ialah jika seseorang ingin berpoligami. Adalah lumrah bagi kebanyakan wanita dan isteri, mereka tidak membenarkan suami mereka berkahwin secara berbeza. Mereka tidak mahu berkongsi rasa kasih sayang dengan orang lain tanpa alasan kukuh. Keadaan ini menyebabkan ramai lelaki mengambil langkah selamat dengan melangsungkan perkahwinan kedua secara kahwin lari di negara lain. Ini membolehkan rahsia perkahwinan kedua selamat dan terpelihara dengan baik. Yang ketiga pula, perempuan yang hamil di luar nikah. Mereka yang telah terlanjur seawal usia muda dan ketika masih belum mempunyai ikatan yang sah sebagai pasangan suami isteri. Akibat daripada keterlanjuran tersebut, mereka berasa bersalah dan ingin memikul tanggungjawab di atas kesalahan yang telah dilakukan. Lebih-lebih lagi jika pasangan perempuannya itu mengandung. Jadi pasangan tadi akan mengambil keputusan untuk menutup malu dengan meneruskan hubungan percintaan mereka itu dengan tindakan kahwin lari. Seterusnya, kesan-kesan kahwin lari. Mengeruhkan hubungan kekeluargaan. Antara hikmah digalakkan perkahwinan dalam Islam adalah bagi mengembangkan silaturahim. Namun, kahwin lari berlaku sebaliknya. Keluarga di kedua pihak akan menyalahkan antara satu sama lain dan lebih parah lagi akan berlaku pergaduhan. Dari segi undang-undang pula, perkahwinan perlu didaftarkan di mahkamah syariah dan pasangan akan dikenakan denda kerana berkahwin tidak mengikut prosedur. Wali hakim hanya boleh memainkan peranan dalam keadaan bapa masih wujud, sekiranya terdapat sebab-sebab yang dibenarkan. Sebaliknya, sekiranya keengganan wali itu disebabkan alasan munasabah, maka tidak wujud ruang bagi mana-mana wali untuk mengambil peranan. Dan yang lebih utama, keengganan wali atas alasan yang munasabah boleh membatalkan pernikahan tersebut. Bidang kuasa peruntukan sudah pun wujud dalam Seksyen 13B Undang-Undang Keluarga Islam yang memperuntukkan bahawa sesuatu perkahwinan adalah tidak diakui dan tidak boleh didaftarkan di bawah akta ini melainkan kedua-dua pihak telah bersetuju. Kesan kepada anak-anak akan menerima tempias kesan tidak baik dalam kehidupan kelak. Segala perkara rutin yang memerlukan dokumen yang sah tentunya tidak akan dapat dibuat disebabkan ketiadaan dokumen yang diperlukan. Umpamanya perkara-perkara yang melibatkan kesihatan prasekolahan dan tabungan di bank. Kemudian, cara penyelesaian bagi masalah kahwin lari. Yang pertama, rapatkan jurang antara ibu bapa dan anak. Ibu bapa seharusnya mendalami dan mengetahui psikologi remaja yang sedang meningkat dewasa. Pada peringkat umur antara 12 hingga 21 tahun, remaja menjalani kehidupan yang kritikal di mana berlakunya konflik jiwa untuk menentukan arah tujuan hidup. Remaja pada peringkat ini memerlukan bimbingan dan perhatian serta kasih sayang daripada ahli keluarganya. Yang kedua, peranan media massa. Peranan media massa seperti televisyen, surat khabar, radio, majalah dan internet memainkan peranan yang penting dalam mencegah kegiatan masyarakat yang kahwin lari dengan mendidik serta memaparkan isu ini secara berleluasa supaya mereka dapat mengetahui dan menganggap masalah ini bukan masalah keluarga semata-mata tetapi masalah komuniti. Menyiarkan cerita-cerita atau kisah benar tentang masyarakat yang menjadi mangsa dalam kes kahwin lari untuk dijadikan pengajaran, panduan, pengetahuan dan teladan kepada orang ramai.
terakhir sekali, penutup bagi tajuk ini. Perkahwinan menurut Islam merupakan penyatuan dua jiwa insan yang diikat dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh syarak. Oleh demikian, fenomena kahwin lari yang berlaku sudah tentulah bertentangan dengan falsafah kekeluargaan. Rumah tangga dalam Islam merupakan sebahagian komponen penting dalam masyarakat. Secara tidak langsung, ia menunjukkan bahawa masyarakat juga berperanan dalam pembentukan sesebuah keluarga. Oleh demikian, perkahwinan yang tidak menghormati masyarakat seperti kahwin lari jelas bertentangan dengan masyarakat dan juga merupakan satu perkara yang keji menurut Islam. Seterus itu, pembentukan undang-undang kekeluargaan yang menghukum pasangan kahwin lari adalah bertujuan menjaga kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.